Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku ada berita guys. Tak berapa sihat sikit tapi tak apa, aku bacakan berita hari ni ke SM atau Kementerian Sumber Manusia panggil agensi bawa masuk 171 warga Bangladesh tanpa kerja. Okay, ini Steven Sim kata Kementerian Sumber Manusia akan memanggil agensi yang terlibat dalam pengambilan 171 pekerja asing dari Bangladesh kerana gagal mendapatkan pekerjaan untuk mereka selepas 3 bulan berada di negara ini. Siasatan lanjut akan diadakan katanya. Kami tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang didapati bersalah, kata Steven Sim. Ketua Polis Kuarter Tinggi Datuk Hussein Zamora dilaporkan pekerja dibawa masuk ke Malaysia secara sah tapi tidak mendapat pekerjaan seperti dijanjikan ejen. Dah 3 bulan ya. Jadi warga Bangladesh tu memutuskan untuk berjalan kaki ke Balai Polis Bayu Damai, kira-kira 10 km dari tempat penginapan untuk membuat laporan pada 20 Disember. Ni yang ada video yang nampak viral, Bangla jalan ramai-ramai macam 40 penyamun tu kan. Bagaimanapun laporan polis telah dibuat terhadap pekerja terbabit selepas rakaman video menunjukkan mereka berjalan beramai-ramai tular di media sosial. Hussein juga berkata pekerja terbabit tidak berjaya membuat laporan polis selepas mendapati ejen mereka masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Sim mengulas mengarahkan kementeriannya untuk bantu warga Bangladesh terbabit mendapatkan pekerjaan. Tindakan dilaksanakan di atas dasar kemanusiaan, memandangkan perkara ini sebenarnya di luar bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia, kata Steven Sim. Steven juga akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution untuk menambah baik dasar berkaitan pekerja asing. Okeylah, ini berita ni berita dah biasa. 171 warga asing yang tak dapat kerja ni hanyalah 0.01% dari jumlah keseluruhan warga asing Bangladesh dalam negara ni. Kau pergi tengok dekat KL, dekat Kelang, dekat mana-mana tempat yang penuh Bangladesh ni, mereka ni ditipu oleh sindiket pengambil pekerjaan yang boleh dikatakan, jangan marah aku, mempunyai kaitan rapat dengan orang politik. Jadi inilah yang kita bising hari-hari. Di mana tempat yang kau pergi tak ada Bangla. Dulu kita ada ramai sebenarnya pendatang asing. Yang ada permit tu lain lah, yang tak ada permit ni. Indonesia, Pakistan, Nepal, macam-macam negara dekat, macam-macam negara asing datang ke negara kita ni. Tapi kebelakangan 3 tahun ini, di mana pun kita pergi, kita akan nampak Bangladesh. Kerana inilah kita datang buat terjahan, buat pendedahan untuk menyedarkan pihak berkuasa bahawa keadaan yang berlaku sekarang sudah di luar kawalan. Dan rasanya ini baru minggu pertama kerajaan mula bercakap mengenai perkara ini. Bila benda dah viral, dah tak boleh nak kontrol lagi, dah tak boleh nak sorok lagi, dia kena jawab. Sampaikan Rafizi juga menjawab. Sewakan perniagaan pada warga asing boleh didakwa di bawah Akta Anti Alibaba. Jadi cerita Menteri Ekonomi ni menyuarakan kebimbangan mengenai kelemahan undang-undang hingga menyebabkan warga asing mengambil manfaat daripada subsidi kerajaan yang sepatutnya diperuntukkan kepada rakyat Malaysia. Akta Anti Alibaba akan membolehkan tindakan diambil kepada rakyat Malaysia yang mengalibabakan lesen dan lain-lain kepada syarikat asing tanpa menepati syarat. Macam mana korang nak bezakan dia adalah Alibaba ataupun mereka bekerja? Semua penguatkuasaan ini adalah di bawah bidang kuasa beberapa agensi, termasuk PBT yang mengeluarkan lesen. Jadi kita sedia maklum bahawa PBT adalah dalang besar dalam
sindiket melibatkan barang-barang kawalan subsidi yang sepatutnya diambil, diedarkan kepada rakyat tempatan, tetapi tak ada barang. Bila kita pergi beli barang tak ada. Lepas tu bila kita masuk serbu belakang dalam stor, berpuluh-puluh kotak. Macam di Kelang baru semalam kemarin. Kami terjah bersama dengan kawan-kawan Seplas di Selangor. Sebuah restoran kedai makan menyimpan lebih 12 kotak barang kawalan minyak masak paket 1 kilo. Jadi ini yang sebenarnya yang kita hari-hari cakap, hari-hari bangkitkan sampai kita turun naik mahkamah. Dan aku sendiri akan didakwa dan mungkin didenda atau dipenjara kerana mendedahkan perkara-perkara begini, dan mungkin mulut aku jahat kerana kita tidak ada jalan untuk bagi tekanan kepada kerajaan dan pihak berkuasa, melainkan kita kena buat benda macam ni. Yang akhirnya rakyat hari ni selepas 2 tahun, 3 tahun aku bertempur dengan geng-geng aram jadah immigration ni, rakyat mula bangkit dan setiap hari ada saja video-video warga asing yang telah pun dimuat naik. Dan lebih memberikan tokok tambah apabila KPDN negeri, Melaka lah, Pahang lah, apalah, mula buat video mereka masuk membuat penguatkuasaan terhadap premis-premis yang menyorokkan barang-barang kawalan. Dan semua video kalau diperhatikan adalah kedai-kedai premis-premis yang dikendalikan dan dimiliki oleh warga asing. Malangnya, tidak ada satu joint force atau joint information untuk diselaraskan. Selepas aduan diterima, mereka mengetahui bahawa kedai itu telah pun dimaklumkan dikendali oleh warga asing. Tetapi jabatan yang datang hanya satu, iaitu KPDN. Tapi kesemua kedai yang dimasuki adalah kedai warga asing. Bayangkan, dia buka kedai, dia simpan minyak, dia simpan gula, dia simpan semua barang subsidi, dia sorok untuk bagi kepada warga asing, kawan-kawan mereka. Yang kita orang Malaysia tak dapat. Celaka tak? Inilah yang kita sebut hari ini bahawa kegagalan ini adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab Immigration dan Kementerian Sumber Manusia. Sebuah jabatan Kementerian Sumber Manusia yang membekalkan memberikan kuota untuk bawa masuk warga asing. Immigration gagal menguatkuasakan undang-undang terhadap warga asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah bekerja dalam negara ini. Dan bila kita adukan, bila kita bising, kita disaman. Ya. Aku berhabis duit, berhabis masa. Aku macam-macam aku kena. Aku teruk kena main dengan immigration ni. Saman aku untuk tutup mulut aku. Tapi hari ni, adakah kau rasa dengan saman yang kau buat, kau rasa malu dengan apa yang aku sebut? Berbanding dengan apa yang rakyat dedahkan hari ni satu persatu. Ada rasa malu tak? Tak. Sebab apa kau ingat kau boleh tutup mulut aku? Berapa ramai kau boleh bawa ke mahkamah? Boleh kau bawa 1 juta orang ke mahkamah? Hari ni Menteri Ekonomi menyebut tentang Alibaba, tentang apa beberapa hari lepas. Menteri apa tu yang perempuan tu dah sebut PBT tak buat kerja, pastikan lesen-lesen tak dikeluarkan. Menteri Wilayah lesen-lesen tak dikeluarkan kepada Alibaba. Kau orang sembang. Yang buat kerja rakyat. Yang buat kerja rakyat. Jadi sebenarnya hari ni kerajaan tidak ada satu pun usaha keras untuk bertindak terhadap ketirisan yang berlaku yang menyebabkan rakyat makin susah. Di sini warga asing yang kita sebut setiap hari inilah yang menyebabkan negara ini semakin hari semakin mundur, kerana mereka tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada negara ini, tetapi mereka mengambil duit negara, rakyat di dalam negara ini, bawa hantar balik ke kampung mereka. Mereka bina rumah, bina mahligai di kampung, tapi rakyat kita makin hari makin miskin. Dia lintah, bukan sebarang lintah. Lintah ni tak isap darah, dia isap duit. Tapi kita cakap banyak kali pun, bangsat-bangsat dalam kerajaan, bangsat-bangsat dalam politik, dia buat tak tahu sebab dia masyuk. Jadi orang ni yang makan kuota. Macam mana kau orang boleh ambil orang tak ada kerja? Kau mohon kuota daripada mana? Kuota tu dimohon oleh syarikat lah. Macam mana syarikat tak ada kerja? Sebab dia orang jual
pekerja ni kepada orang lain. Ini aku akan ulas dalam video lain. Jadi terima kasih lah kalau korang pun dah nampak macam sedar. Agak-agak lah macam sedar lah. Tapi sebenarnya tak sedar pun. Tapi kita ucap terima kasih dululah kepada orang-orang yang tengah bercakap dalam politik ni, tengah bercakap tentang warga asing. Aku nampak macam bagus, tapi kita tahu zero implementation, kosong tindakan. Tak apalah. Kita doakan dan kita akan teruskan kerja-kerja kita. Kawan-kawan kita macam Ustaz Sofian dan kawan-kawannya semua akan terus mendesak kerajaan untuk melihat warga asing tanpa permit, tanpa dokumen ni, parti ni, untuk kita bawa keluar. Nanti kita akan ulas 2-3 video lagi. Jadi kita ucapkan selamat masuk ke dalam gerakan halau parti kewarganegaraan kita ni. Bye-bye. Assalamualaikum.